Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Okey, kita terus masuk kepada faslul awal. Kita akan fokus kepada bahagian tamhid. Okey. Ma tahtaju dirasa al-asanin min ilmi jarh wa ta'dil. Apa yang kita perlukan dalam mempelajari asanid ni? Okey. Kita terus masuk pada maksud. Maksud dia adalah kita mempelajari silsilatul rijalul isnad biruju' ila tarjamah kullu minhum. Maksudnya kita mengkaji, mempelajari silsilah rantaian-rantaian perawi-perawi isnad dengan kita rujuk kepada terjemah setiap daripada seorang perawi itu. Okey, maksudnya kita macam kita buat assignment, kita akan daripada sanad tu kita akan cari setiap perawi tu dia punya biodata. Biasa kita akan guna kitab Tarajum Ruwah macam tu. So yang ni highlight penting yang saya akan share. Okey, sebenarnya nanti exam pun dia dalam bahasa Arab dan dalam berbentuk objektif. So mungkin dia akan jadi lagi kebat apa yang kita faham. So mungkin kita dapat open book insya-Allah. Okey. So kita yang tadi tu maksud dirasa asanid. Okey. Lepas tu kita dapat mengetahui qawi wa dhaif. Lepas tu kita tahu asbab qawi dhaif tu bisyaklil mufassil. Ni terperinci lah, lagi terperinci. Yang tadi tu secara umum. Ni terperinci. So kita juga dapat tahulah sama ada sanad tu dia terputus ke, ni terputus ataupun bersambung. Okey, antara perawi-perawi isnad. So dapat tahu mawalid, kelahiran perawi dan kewafatan dia. Okey, lepas tu dapat tahu sama ada dia tadlis ke tak. Lepas tu kita dapat mengenal pasti kata-kata ulama jarh wa ta'dil. Okey, contohnya yang dalam assignment kita tu. So apa yang setiap daripada assignment kita dah buat tu kan, kalau kita ingat lagi, kita praktiskan. Contohnya macam Ibnu Hajar, ulama tu cakap apa tentang seorang perawi tu. Contohnya As-Saqalani, dia orang cakap huwa siqah ke, huwa mudallis ke, dhaif ke, macam tu. Okey, fi anna fulan sami'a. Okey, maksudnya sama ada mereka mendengar ke daripada seseorang ataupun tak dengar pun sebenarnya. Okey, so kita dapat tahu juga dia sahabat ataupun tabi'in yang mana satu litamyiz untuk membezakan mursal minal mausul, dan sampai habis ni. So ingat yang highlight ni macam ni je. So macam lepas kita buat pokok kan, contohnya, so kita dapat tahulah tu sahabat, ada madar, ada tabi'in, macam tu. So dari kita buat pokok tu kita dah dapat tahulah sama ada sanad tu dia bersambung ke, macam tu. Okey, dan kita terus masuk pada maksud hukum alal hadis. Kalau kena tanya, so ni jawapan dia. An-naqrar natijah allati tawassalna ilaiha min khilal dirasal isnad. So kita dapat naqrar, macam kita ikrar, kita macam mengaku dia punya akui dia punya natijah, hasil lah, keputusan. Okey, yang sampai kepada dirasal isnad. Contohnya haza isnad sahih. So sanad ni adalah sahih. Okey, haza isnad dhaif. So sanad dia dhaif sebab contohnya kalau macam ada antara sanad tu seorang perawi tu dhaif, so sanad dia confirm dhaif, macam tu. Okey, faham? Kita terus masuk pada page seterusnya. Kita masuk terus pembahagian hadis. Dia ada dua, ingat ni secara umum lah, saya akan terangkan secara ringkas. Iaitu pembahagian dia sanad dengan matan. So kita kena ingat yang ni semua orang tahu kot. So takrif isnad, sanad apa fil lughah yang muktamad ni, istilah ni silsilatul rijal muwassalah il matan. Lepas tu maksud matan pula ni lughah dia, lepas tu istilah dia, hafal yang ni. Okey, lepas tu terus masuk qimatul isnad dan ahamiyah. Okey, maksudnya nilai-nilai isnad dan kepentingan dia. So apa dia sini, dia punya poin penting. Okey, penjagaan dengan isnad. Kita menjaga isnad ni apabila kita nak sampaikan suatu hadis, khabar, semua tu adalah
sunat muakkad. So macam kalau dalam exam kena tanya apa hukum dia, adalah sunat muakkad. Okey, so wajib kepada setiap Muslim untuk berpegang kepadanya. Okey, dalam kita menyampaikan naqalah ni macam memindahkan. So dalam kita menyampaikan hadis ataupun akhbar. Okey, qala Ibnul Mubarak cakap apa? Dia cakap isnadu minad din. Isnad tu adalah isnad tu adalah dari sebahagian daripada agama. Kalau tak ada walaulah ni, kalau tak ada isnad, jadi seseorang tu akan berkata apa yang dikehendakinya. Kiranya macam dia akan cakap je suka hati macam tu. So qala Suri pula dia cakap isnad tu silahul mukmin. Maksudnya sanad tu adalah pedang orang-orang beriman. Okey. Dan ni poin penting dia lagi, kalau tak ada isnad ni, ma'arafna, ma tu tidak, so ma'arafna, kita tak dapat mengetahui kesahihan hadis tersebut daripada penipuan macam tu. Okey. Okey, kita terus masuk pada muka surat 140 ni. Okey, keperluan, perlunya kita mempelajari ilmu jarh wa ta'dil ni. Okey, kita dapat tahu dia punya martabat hadis nanti. Okey. So, kenapa penting ataupun perlu? Sebab kita tak mungkin selamanya dapat mempelajari dirasat as-sanid ni. Maksudnya kita tak dapat tahu tentang sanad ni kecuali selepas kita dapat mengetahui kaedah jarh wa ta'dil yang dipegang oleh ulama-ulama. Kiranya macam, faham tak? Kita takkan tahu dalam kita menyelidiki sanad-sanad ni kecuali selepas kita mengetahui. Okey, maksudnya kalau kita dapat tahu kawaid jarh wa ta'dil tu, baru kita dapat mempelajari dengan betul tentang dirasat as-sanid tu. Okey, faham? Okey, lepas tu kita dapat mengetahui syurutul rawi makbul, maksudnya syarat perawi yang diterima. Lepas tu kaifiah cara subutil adalah wa dhabit dan sebagainya. Kiranya macam kita tahulah kesabitan, ketetapan keadilan dan dhabitnya seorang perawi tu. Okey, so kita terus masuk pada syurut, syarat diterima perawi tu. Okey, ada dua. Okey, iaitu adalah dengan dhabit. Okey, so adalah ni macam adil lah. So apa dia punya adalah ni? Ingat yang ni. Kalau adalah, dia seorang Muslim, baligh, akal, selamat daripada sebab-sebab kefasikan. Maksudnya sebab yang boleh membawa kepada kefasikan dia. Lepas tu selamat daripada khawarimul muru'ah ni, maksudnya macam tercemarnya maruah dia. Okey, so adil. Itulah maksudnya adil. So wadhabit. Okey, dhabit ni maksud dia apa? Dhabit ni ingat dia macam orang yang tahu dengan baik apa yang diriwayatkan. Kira macam dia memang sentiasa hafal apa yang diriwayatkan dia. Okey, ni ghairu sayul hafaz, dia tak akan ada, dia tidak buruk hafalan. Maksudnya dia dia tak ada dia tak buruk lah hafalan dia, maksudnya dia akan sentiasa ingat. Okay, lepas tu wala fahsyal ghalat, dia macam la fahsyal ghalat ni apa? Tak pasti, tapi dia macam dia tidak teruk lah kelakuan dia. Lepas tu wala mukhalafatul siqah, dan dia tidak ada khilaf tentang kesikatan dia, maksudnya macam dia confirm siqat lah. Okay, lepas tu wala kasir auham, dia tak banyak auham, maksudnya macam ragu-ragu, sama-sama. Dan wala mughaffalan ni dia tak lalai. Okey, faham? Okay, teruskan kepada ni bima tasbitul adalah. Okey, dengan apa sabitnya adalah seseorang tu. Okey, yang ada dua ni je jawapan dia, so ingat dua ni lah. Imma bitansir semu'addilina alaiha, maksudnya ulama jarh ta'dil ni dia naskan lah, sama ada ulama tu seorang ke ataupun ramai, dalam kitab jarh wa ta'dil. Macam ulama siapa, Ibnu Hajar cakap seorang ni suduk ke dhaif ke, macam tu. Dia ada dua je kalau nak tentukan adil dia. Tansus mu'adilina alaiha, dengan yang kedua istifadah wa syuhrah. Ni adalah kemasyhuran.
So dia dia terkenal dengan keadilan perawi tu. Lepas tu dia masyhur dengan kejujuran dia, dengan istiqamah dengan urusan dia dan nabahah zikr. Okey, kita terus masuk pada muka surat 142. Okey. Bagaimana kita nak tahu dobitnya seorang perawi tu? Okey, macam mana? Kita dapat tahu dobit seorang perawi itu dengan muwafaqat siqat muttaqinina fi riwayah. Kiranya adanya permuwafaqatan tentang siqat seorang tu dengan sangat yakin dalam meriwayatkannya. Kiranya macam dalam muwafaqat memang dia tu adalah siqat. So betul lah seorang tu dobit. Sebab mereka bermuwafaqat, dia macam bersepakat lah dan yakin tentang perawi itu dalam riwayatan dia. Lepas tu jika bersepakatnya pada riwayatan dia tu, jadi fahuwa dhabit. Okey, jadi apabila banyaknya khilaf, maksudnya dia tak sepakat, jadi maksudnya dia tak sepakat yang dia tu dhabit, jadi dia tidak boleh berhujah dengannya. Okey, faham tak? Okey, so masuk pada yang nombor 6 ni, adakah diterima jarh wa ta'dil min ghairi asbab? Maksudnya adakah diterima jarh ta'dil tu tanpa kita terangkan sebab-sebab dia. Okey, sebelum tu saya nak terangkan maksud jarh wa ta'dil. Okey, kalau macam ingat macam ni ya, kalau simple jarh tu negatif, kalau takdil tu dia positif, adil. Ingat perkataan adil kan baik kan, jarh ni dia macam buruk, dia sebalik lawan kepada takdil tu. Okey, yang pertama tu imma takdil, apabila takdil ni, untuk takdil dia diterima tanpa nak terangkan sebab dia. Maksudnya kalau ulama tu cakap dia tu ada sifat takdil, kiranya kata-kata tu dia diterima tanpa dia terang kenapa dia takdil, mana bukti yang macam tu. So kalau yang untuk ni jarh pula, adapun untuk jarh pula, okey, yang ni ingat ni, fala yuqbal illa mufassiran mubayin sabab. Okey, ingat ni. So kalau soalan tanya yang ni lah. Kalau yang buruk pula, kalau ulama tu cakap dia tu ada jarh, so kita tak boleh terima kecuali ada penerangan sebab dia. So ingat ni, ada mufassiran, ada penjelasan dia. Okey, alright, kita terus masuk kepada nombor 7. Hal yasbitu jarh wa ta'dil biqaul wahid. Maksudnya adakah sabitnya jarh wa ta'dil ni dengan satu pendapat sahaja. Okey, jadi jawapannya sahih. Naam ataupun naam nanti dia tetap maksudnya sabit jarh wa ta'dil tu dengan satu pendapat sahaja. Min ahli jarh wa ta'dil. Tapi macam ni tak kot, cuma ada pendapat yang cakap kena dua juga untuk saksi, tapi qaul ni dhaif, tidak dipegang. Okey, so kita ambil jawapannya sahih je. Okey, naam jawapan dia. So okey, yang nombor 8 ni ijtima' jarh wa ta'dil fi rawin wahid. Maksudnya apabila bertembung, maksudnya macam bercampur jarh wa ta'dil tu dalam satu pendapat. Kiranya ada yang cakap siqat, dhaif pun ada yang cakap juga. Maksudnya ada jarh dan ada yang ta'dil juga kan. Jadi jawapannya apabila bercampurnya pada satu pendapat tentang jarh wa ta'dil ni, maksudnya jarh wa ta'dil ni dia gabung lah, dia berkumpul dalam satu pendapat. Jadi kita kena berpegang dengan okey, ni ada dua kita kena berpegang dengan dia mendahulukan jarh daripada takdil tu dengan adanya mufassiran. Kiranya dia ada tafsiran, dia ada sebab penerangan dia. So kita boleh ambil lah, ni hafal macam ni je lah, mu'tamad an yuqaddamul jarh ala takdil idza kana jarh mufassiran. Faham kan? So apabila okey, yang kedua ni pula, idza kana jarh mubahaman ghairu mufassiran. Apabila dia jarh
dia mubham, dia sama-sama ragu-ragu juga, dia tanpa ada mufassiran, jadi dia kalau dia kata jarah, lepas tu tak ada pula dia punya penerangan, so kita kena ambil dia punya takdir, kita dahulukan takdir lah macam tu, faham tak? Okay. Okey, kita masuk terus kepada maratib al-fas ta'dil dengan jarah. Okey, kita mulakan dengan ta'dil dulu. Okey, susunan dia. Dia punya susunan ada 6, ada 6 peringkat lah. Okey, yang pertama ni yang menunjukkan mubalaghah fi tawsik. Ingat macam tu lah, dia betul-betul tentang kesiqahan dia tu, faham tak? Dia macam guna wazan af'al lah, sangat-sangat, faham tak? Mubalaghah ni macam melampau-lampau, tapi bila dalam Arab tu maksudnya dia melampau, dia macam sangat-sangat macam tu. Contohnya asbatun nas, awthaqul khalq, maksudnya sangat sabit, antara yang paling sabit di kalangan manusia, macam tu lah. Inilah adalah peringkat takdir. So ni paling atas, paling atas, lepas tu kita akan ke bawah macam tu. Okey. Yang kedua pula, apa yang takkid bisifah atau sifatan min sifat tausik, maksudnya apa yang dikuatkan, apa yang kuat dengan sifat atau satu sifat ataupun dua sifat daripada sifat-sifat tausik. Contohnya siqatu siqah, siqatu sabit, macam tu. So hafal je. Ini ada dua perkataan lah biasanya, yang kedua ni, peringkat kedua ya. So yang ketiga, madalla ala tausik wa min ghairi takkid. Kiranya yang menunjukkan tausik selain daripada dia, maksudnya tanpa penguat. Yang tadi ada penguat, siqah, lepas tu siqah sabit, dia macam ada dua, sabit hujah, macam tu. Yang ni yang ketiga, peringkat ketiga, dia min ghairi takkid. So dia ada siqah je, siqah, hujah, sabit, satu je. Kalau yang keempat pula, madalla ala ta'dil min dun isyar bid-dhaif, maksudnya apa yang menunjukkan tentang takdir tanpa dia rasa adanya dobit, maksudnya dia macam tak yakin, dia macam mana, tanpa ada rasa dobit lah. Okay, contohnya suduk, dia macam tengah-tengah, la ba'sa bihi, yang ingat macam tu. Ni peringkat keempat. So yang kelima, ma laisa fi dilala ala tausik, dia tak ada pun bukti tentang dia punya tausik ataupun tajrih. So biasa je dia punya fulan syekh, macam tu, syekhul wasat, dia tengah-tengah macam tu. Dan yang keenam, ni peringkat yang bawah sekali untuk peringkat takdir. Asy'ar, dia merasakan dia dekat bil qurb, maksudnya dia dekat dengan tajrih yang buruk, maksudnya yang negatif tu, tajrih jarah. Contohnya soleh, dia akan guna solehul hadis ataupun soleh, macam tu. So ni dia punya berhujah ke tak. Okey, dia akan berhujah dengan 3 pendapat. Dia cakap, kalau pertama dia kata pada peringkat 3 yang pertama, maksudnya 1, 2, 3 ni, okey, dia kata berhujah dengannya, maksudnya boleh berhujah dengannya sebab dia adalah qawi, aqwa daripada yang lain, maksudnya. Okey, faham tak? Lepas tu yang kedua, okey, kalau peringkat yang nombor 4 dengan 5 tak boleh berhujah, tetapi kita boleh tulis hadis dia. Okey. Dan yang nombor 3 ni, okey, untuk peringkat yang ke-6 tadi tu, yang dia kata dekat sangat dengan tajrih, okay, dia cakap memang tak boleh berhujah, walakin, tetapi boleh tulis dengan ambil dia punya iktibar sahaja. Okey. Okey, dan yang terakhir untuk tamhid, martabat peringkat untuk lafaz jarah pula. Ni jarah ada 6 juga. Kiranya kalau jarah dia dari atas, dari yang okey sikit, macam baik, dan lagi sangat-sangat, maksudnya lagi makin teruk, makin ke bawah, macam tu. Okey, ni
Ma dalla ala talyin. Okey, maksud tali ni tak sure tapi dia paling mudah, maksudnya paling ringan lah dekat peringkat ni, sebab di atas sekali dia okey sikit lah macam tu. So contohnya fulan layin hadis, ingat kalau ada talin tu ada ingat perkataan lain, laisa bizak macam tu. Yang kedua ma surriha bi adamil ihtijaj bihi wa syuhbah. Okey, ni saya tak pasti sangat maksud dia, cuma macam dia tak berhujah, tak ada hujah macam tu lah, ihtijaj. Okay, dan dia macam seumpama macam tu, la yahtaju bihi, ingat perkataan la yahtaju bihi. Yang ketiga masrah bi adamil kitab. Okay, yang tadi ingat yang kedua ni dia guna ihtijaj, so contohnya ada ialah yahtaj. Kalau yang ketiga ni adamul kitabah, so fulan la yaktub, macam tu, dia ada kaitan lah dengan ni ayat ni, la yaktub. Okay, lepas tu yang keempat madalla ala ittiham bil kadhib, maksudnya apa yang menunjukkan dia macam sama-sama ke ragu-ragu dengan penipuan dia macam adalah waham dia tu. Contohnya fulan muttahamu bil kadzib, ada perkataan ni sama kan. Okey, next nombor 5 summa madalla ala wasful bil kadzib wa nahu, maksudnya ada yang menunjukkan sifat penipuan dia dan sebagainya. Contohnya fulan kadzab ataupun dajjal lah, macam tu. Dan peringkat last sekali yang paling bawah ni madalla alal mubalaghah fil kadhib, maksudnya apa yang menunjukkan yang sangat-sangat dalam penipuan, maksudnya melampau. Okey, yang paling teruk macam guna wazan af'al juga, tengok dia kata wahia aswa, paling teruk. So fulan agzabun nas, dia sangat penipu, macam tu. So dia punya hukum macam tadi, hukum dia yang ni ada 2 je. Dia katalah kalau peringkat 1 dan 2 sahaja, dia tidak boleh berhujah dengan hadis dia, memang tak boleh langsung, tetapi boleh tulis hadis dia dan ambil iktibar sahaja. Tapi kalau yang peringkat yang 4 terakhir, maksudnya yang 3, 4, 5, 6 tu, dia cakap tu, so tidak boleh berhujah langsung dengan hadis mereka, tak boleh tulis, tak boleh ambil iktibar, dan kerana mereka memang tidak soleh, maksudnya yaslih, la yaslih, dan tidak qawi. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali kepada bab seterusnya, iaitu jam'u riwayatul hadis sanadan wa matanan wal muqabalah bainaha. Okey, yang ni InsyaAllah saya akan terangkan secara ringkas dan takkan terangkan satu-satu maksud sebab ada yang tak faham. Okey, dalam ni kita akan menceritakan tentang apa yang kita pernah buat ataupun yang kita dah praktiskan pun di dalam assignment, apa yang Ustaz Norzi dah ajar kita selama ni. Okey, macam khutuwat, dia antara khutuwat yang awal-awal, maksudnya langkah-langkah yang pertama untuk mengenal dirasat asal ini. Okey, yang pertama apa? Kita jam'ur riwayat. Kita kumpulkan riwayat-riwayat hadis, sanad dengan matan sekali. Kiranya contohnya kita assignment tu kan, kita ambil satu matan. Okey, kita pilih matan yang kita nak tu. Lepas tu kita akan cari matan yang sama tu daripada kitab-kitab yang lain. Contohnya kita ambil daripada kitab Muslim, Sahih Bukhari, Mustadrak Al-Hakim dan sebagainya. Okey, lepas tu kita akan bab ni akan tanya pasal ijra' muqaranah. Maksudnya apa? Kita akan buat perbandingan. Kiranya lepas kita jam'u riwayat tu, kita akan buat perbandingan lah. Matan dia, sanad dia tu sama ke, berbeza ke, ada penambahan ke, macam tu. Okey, so contohnya matan tu sama ada matan kita ambil tu untuk hadis yang kedua tiba-tiba ada penambahan sikit, contohnya ditambah iza ke wa ke ina, macam tu. Kalau sanad tu confirm lah dia akan ada juga orang yang berbeza kan, macam kita buat assignment tu. So kalau dalam ni
secara ringkasnya, kita sebagai pengkaji ni takkan mampu untuk ijra' muqaranah tu kecuali selepas kita dapat jam'u turuq hadis. Okey, itulah namanya jam'u turuq hadis yang kita buat tadi tu. Okey, so tariqatul misli cara untuk kita tentukan madar kulli, maksudnya macam apakah pusat dia punya macam pusat lah. Okey, faham tak? Madar kulli yang Ustaz selalu sebut tu. Maksudnya orang yang bertembung kepadanya. Ramai-ramai dia ambil daripada siapa macam tu. So macam mana nak tentukan madar, sebab dia banyak sangat sanad kan untuk satu hadis tu. Lepas tu kita nak tahu madar far'iyah yang lain juga, iaitu jawapan dia yang ni. Cara dia, rasmu syajaratu likulil isnad. Kita akan lukis dulu syajaratu setiap daripada isnad tu. Faham tak? Macam kita buat assignment, lepas kita dah kumpul, lepas kita jam'u turuq hadis semua tu, kita lukis dulu setiap satu sanad tu, kita lukis dulu satu sanad, satu pokok macam tu. Okey, ke atas sampai Rasul. Okey. Dan lepas setiap satu tu ada, so kemudian kita jam'u, kita gabungkan semua pokok-pokok yang kita dah lukis tadi tu, kita gabungkan jadi satu pokok sahaja. Kiranya jadi gabungan, dia jadi cabang-cabang, jadi satu pokok yang besar macam kita buat tu. Okey. Tu je sebenarnya dalam untuk bab ni. So boleh tanda apa yang saya highlightkan, dia macam poin penting, tapi saya tak explain dekat sini. Cuma kalau ada kena tanya pasal ijra', bolehlah cari dekat jawapan dekat sini ya. Okey, ni macam ni lah juga, sama je. Midterm pun pernah tanya kan, macam mana kita nak tentukan apa tu hari tu soalan dia. Okey, awal-awal kita nak bina apa selepas jam'u turuq hadis adalah jawapan dia yang pertama ni, pas kita jam'u turuq, kita lukis pokok. Okey, pokok sanad. Okey, lepas tu kita mulakan dengan lukis dulu sanad setiap satu lukis dulu pokok tu setiap sanad. Lepas tu baru kita gabungkan semua sanad tu jadi satu gambaran. Contohnya yang ni jadi gabung jadi besar satu gambar macam ni. Okey. Okey, cuba tengok ni. Ni sanad yang pertama daripada Ibnu Hibban diambil. Lepas tu dia dari Sahih Muslim. Lepas tu ada lagi kan. So tu yang dia gabung jadi macam ni. Sebab tu dia kata tadi, lepas tu kita bolehlah tentukan madar dia. Dari pokok ni kita boleh tentukan madar dia. Okey, dekat pokok ni mana satu madar dia? Madar kulli dulu. Madar kulli. Tu jawapan dia yang saya highlight. Okey. Jawapannya qatada. Madar kulli ni dia jadi pusat sebab semua ni dia bertembung dengan orang yang sama. Ni semua ni dekat dia. Okey, faham tak? Lepas tu madar far'i pula dekat mana? Madar far'i ni dia bawah selepas madar kulli. Okey, sebab yang kulli tu dia memang utama lah, dia macam umum kan untuk semua yang atas. So sebab tu dia bertembung. Okey, kalau madar far'i di bawah sikit. So mana-manalah yang mana contohnya. Okey, jawapan ni yang ni lah contohnya. Sebab yang ni Ismail, Ali semua ni dia jumpa dekat orang ni, dia ambil daripada orang ni Sa'id ni. Okey, so ni adalah madar far'i dia. Okey, tu je. So dalam pokok ni juga kita dapat tahu kan dia dah gabung sampai Rasul. Mana yang orang yang sama tu dia gabung semua kan. Okey, so saya nak tanya sekarang ni, yang mana satu adakah dalam pokok ni ada syahid? Ada tak syawahid dia dalam pokok ni? Okey, jawapan dia ada, sebab tengok ni, Ibnu Abbas ada dengan Abu Hurairah. So ni lah syawahid dia. Syahid. So contohnya kalau tiba-tiba pokok tu kan, contohlah soalan, tiba-tiba dia ada Abu Hurairah je, yang ni tak ada. Jawapan dia, adakah pokok ni ada syahid? Okey, jawapan dia tak ada, sebab dia tak ada saksi dia.
Dia ada seorang ni je, Abu Hurairah. Sahabat tu ada satu. Sebab syawahid ni dia ada kena ada dua. Okay, faham tak? So mutabi'at ni dia sezaman. Dia sezaman macam ni contohnya. Ni dia sezaman macam ni. Okay, tu mutabi'at. Okay, so dari sinilah kita dapat tahu lepas Rasul, saya tak nampak, Rasul tu ni adalah sahabat, lepas tu bawah-bawah dia tu tabi'in. Okay. Okay, dan kita terus kepada kepentingan dia. Ni kalau kena tanya, ni lah kepentingan muqabalah dia, faedah dia. So yang pertama, kita dapat mengetahui mutabi'at dan syawahid, macam yang saya terangkan tadi. Okey. Lepas tu dapat tahu sahih ke, hasan ke, daif ke, syaz ke, munkar dan sebagainya. Lepas tu kita dapat mengetahui lebih terperinci tentang hukum seorang perawi tu atas riwayat tu. Okey, sama ada dia dobit ke ataupun sikoh dia macam tu. Apa ni? Itqan. Sorry. Dobit ke dia itqan ke. Lepas tu kita dapat mengetahui tentang perawi tu sama ada dia ada mudallisin ke tak. Maksudnya adakah dia mendengar daripada turuk lain macam tu ataupun disembunyikan ke. Okay. Dan yang ni 5 tufidul wukuf, kita dapat mengetahui riwayat tu adakah dia ikhtilat, dia bercampur ke tak. Dan last sekali dapat mengetahui apa ni tentang adakah dia penipu ke, macam tu. Okey, itu sahaja untuk bab yang ni. So yang ni thariqah ni ambil macam tu lah, highlight penting je. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali kepada bab seterusnya, iaitu ta'yinur rawi, penentuan seorang perawi. Okey, kita ingat yang ni, yang 7 yang kita garis ni. Sebab dalam sanad tu ada kita sebut isim faqat, maksud nama sahaja, contohnya Ahmad. Yang kedua ni ada yang disebut kunyah sahaja, contohnya Abi Muhammad. Lepas tu ada yang sebut nasab dia sahaja, contohnya Al-Qurshi kot. Yang keempat ada yang sebut nama dan nama ayahnya sekali. Ini contohnya Khalil bin Ahmad. Yang kelima ada yang sebut Ibnu Fulan, anak kepada Fulan, maksudnya contohnya anak Mahdi. Okey. Yang keenam contohnya man rawa, siapa yang perawi nanti contohnya an abihi, dia akan sebut an abihi ataupun an abihi an jaddihi, contohnya Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Okey, selalu ada dalam sanad hadis kan, pernah nampak. Lepas tu ialah sekali ada yang kana mubaham, ada yang tak tahu pun nama dia akan letak macam ni, contohnya haddatsani rajulun. Okey, faham kan? Terus masuk pada fawaid ta'yinur rawi. Apakah fawaid dia? Kalau kena tanya ni lah 3 ni jawapan dia. Yang pertama, dafa'il tibas rawin birawin akhir. Khassah izakana ni, maksudnya kita dapat mengelakkan daripada salah anggap, salah faham tentang seorang perawi tu adalah perawi yang lain juga. Faham tak? Khususnya untuk contohlah seorang tu ada yang cakap siqah, lepas tu orang lain pun ada yang cakap dia daif, macam tu. Yang ni pula yang kedua, kita dapat apa ni, bukan dapatlah, adamu tuham ni maksudnya tidak, adamu maksudnya tidak, tak ragu-ragu, waham, tak samar, tak ragu-ragu tentang seseorang tu. Seseorang yang satu ni ada dua, maksudnya dia tak ragulah yang dia ingat dua orang yang berbeza padahal orang yang sama. Okey, contohnya masa awal yang ni disebut nama dia lain, Muhammad. Lepas tu ada yang lain disebut dia punya kunyah pula, contoh dia contohnya lah nama Muhammad, lepas tu ada riwayat satu disebut Abi Ahmad lah contohnya, padahal orang yang sama. Okey, lepas tu yang last kali ta'yinul ismur rawi mubham. So kita dapat tentukan lah nama perawi yang kita tak tahu tu. Okey. Okey, kita terus masuk pada turuq ta'yinur rawi. Macam mana cara kita nak tentukan seorang perawi tu. So ada 6. Yang pertama, ingat ni yang saya highlight ni. Kita dapat mengetahui dengan mengetahui syekh dia. Kita tahu daripada syekh dia. Okey,
kita dalam dia punya huraian ni kita dapat tahu dengan rujuk terjemah, contohnya dekat kutub tarajum, contohnya Tahzibul Kamal lil Mizzi, yang kita dah belajar tu. Dan yang kedua kita dapat ta'yinur rawi bi ma'rifatul tilmis. Tadi syekh ni tilmis, sama juga huraian dia macam yang atas dia kata. Lepas tu yang ketiga dapat menentukan tabaqatul rawi. Maksudnya daripada penentuan tabaqatul rawi, tabaqat, dia punya tabaqat lah. So daripada tabaqat tu kita dapat tentukan perawi tu. Guna apa? Kita guna kitab Taqribut Tahzib. Dia macam banyak tabaqat, dia macam peringkat lah. Dan yang keempat, melalui jam'u turuk hadis juga boleh mengetahui seorang perawi tu. Kita dah takhrij hadis semua tu. Lepas tu yang kelima, biwasitatul kutubus syuruhul hadisiyah. Dan melalui kitab pula. Tadi yang lain kan, yang ni melalui kitab pun boleh juga. Kitab syuruh hadis. Contohnya Sahih Fathul Bari Syarhus Sahih Bukhari contohnya. Dan last sekali dengan menggunakan Kutubul Mustakhrijat. Mustakhrijat ni kutub ni macam kadang-kadang kita dapat menentukan seorang perawi tu yang tidak diberi nama. So dalam kitab Mustakhrijat ada. Itu sahaja. Yang ni semua ni adalah ringkasan yang ni tadi. Ni min zikrul ismuhu faqat. Yang ni contoh-contoh tadilah yang saya jelaskan masa awal tadi. Yang ada 7 tu. Ni tak apa. Itu saja. Wallahu a'lam bissawab. Kalau ada salah boleh WhatsApp saya. Kalau nak tanya pun boleh WhatsApp. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan kepada bab tarjamatul rawi, iaitu terjemah perawi. Maksud biodata dia. Apa maksud terjemah? Kita mengetahui seorang perawi tu yang membawa kepada sama ada diterima dia punya khabar ataupun ditolak. Dia punya fawaid ada 4 ni. Kalau kena tanya, ni jawapan dia. Kita dapat tahu adakah perawi tu waham ke, ataupun dia ada silap dalam merawikan hadis dan sebagainya. Dan yang kedua, kita dapat menguatkan lagi secara terperinci tentang hukum-hukum yang dikritik oleh para ulama. Lepas tu yang ketiga, kita dapat mengetahui seorang perawi dengan perawi yang lain. Maksudnya ada pertentangan antara perawi-perawi yang lain tu. Dan yang keempat, kita dapat mengetahui hukum ke atas perawi itu, sama ada diterima ataupun ditolak dia punya riwayat. Kita terus masuk pada hudud terjemah, batasan terjemah. Ni yang macam kita buat assignment tu, biodata dia kena ada apa. Yang pertama ada nama, kunyah, nasab dengan laqab. Yang kedua kena ada syekh dia, maksudnya guru dengan murid dia. Lepas tu yang ketiga ni ada kata-kata ulama padanya. Macam yang saya pernah cakap tu, yang Ibnu Hajar cakap tentang si Syaibah contohnya, dia tu siqah ke, mudallis ke, dhaif macam tu. Yang keempat, rihlatuhul ilmiyah, dia punya tempat ilmu tu lah, maksudnya jauh ke, setempat ke. Lepas tu yang kelima, awsaf, dia punya sifat. Dia irsal ke, tadlis ke, ikhtilat, ada bercampur ke, sebab dia akan memberi kesan kepada sanad. Dan last sekali adalah kelahiran dia dan wafat. Kita kenal pasti bila dia lahir dan wafat. So kita terus masuk pada qawaid yajibul i'tina. Ni yang selalu Ustaz suruh hafal, kita hafal ni. So ingat, saya fokuskan 5 ni. Yang pertama, maksudnya kaedah wajib untuk kita apabila kita ni wajib apabila kita nak menghukum ke atas perawi ni siqah ke, dhaif ke, macam tu. Apa yang kita wajib lakukan? Yang pertama, ala bahis,
Al-Basri kita apabila wajada, apabila terdapatnya terjemah yang sama dengan nama tu, maksudnya contoh ni lah, Yusuf Qaradawi lah, contohnya Yusuf Qaradawi, kita nak cari Yusuf Qaradawi, tiba-tiba kita jumpa ada juga Yusuf Qaradawi, Muhammad Yusuf Qaradawi, Umar, macam tu. So macam sama, so kita kena pastikan kita falitasabat, kita kena tabayun dahulu, kita tabayun sama ada terjemah yang kita nak tu, kita kena pasti tu. Sebab apa? Sebab nama ni memang banyak dan memang hampir sama, memang serupa kan, jadi tu yang susah, kadang-kadang berlaku kesilapan dan sebagainya. Yang kedua, kita kena pastikan kesahihan naskah tu. Okey, lepas tu dan kita rujuk padanya. Yang ketiga ni, apabila dekat terjemah tu ada kalimah, kita jumpa kalimah jar wa ta'dil, okey, yang dinisbahkan oleh beberapa ulama contohnya lah kan. Jadi kita kena pastikan, kita kena falianzur, so kita kena tengok asabitah, betul ke ketetapan tu, betul ke imam tu yang cakap ke ataupun tidak pun, okey, ataupun tidak. Okey, yang keempat, untuk kita kena yasbit, okey, pastikan lafaz jar wa ta'dil tu telah pun disebut dekat sahibut terjemah. Dan yang kelima, okey, apabila kita nampak pada terjemah tu wasiqatul fulan, naqfuhul fulan, katibul fulan, so kita kena kaji dulu sama ada ibarat tu adalah betul ke tidak ke atas perawi tu. So kita tak boleh cakap terus huwa siqah, dhaif, kadzab. So kita kena selidik dulu, okey. Okey, dan seterusnya yang terakhir untuk saya terangkan bab ni adalah ma'rifatus sifat mufallah wal adalah. Okey, yang ni ingat macam ni je lah. Kalau adalah, khawarimul adalah. Okey, apa yang menyebabkan tercemalnya adalah dia tu sebab dia menipu, tuhmatu bil kadzib, dituduh sebagai penipu, fasik, lepas tu jahal, lepas tu bid'ah, ada mubaham, ustaz kata suruh tambah. Okey, lepas tu jahalah ni maksud mubaham lah. Okey, sebab dekat sini pun ada jahalah juga. Khawarimul untuk dobit pula. Okey, terjemahnya kedobitan dia. Yang pertama sebab dia ghalat, fahsyul ghalat. Lupa ni sebab dia teruk tingkah laku rasanya. Waham, lepas tu dia bersendirian, keseorangan meriwayatkan. Lepas tu dia lalai dalam mendengar dan meriwayatkan. Lepas tu mukhalafah, ada banyak khilaf. Lepas tu kubul talqin, dia terima je benda-benda. Lepas tu yang kelima su'il hafaz, dia buruk hafalan dia. Lepas tu jahalah. Okey, itu saja untuk bab ini. Wallahu alam. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan kepada bab seterusnya, iaitu kutubur rijal. Okey, dalam bab ni kitab rijal ni dia banyak perbahasannya, cuma saya akan terangkan apa yang Ustaz Norzi suruh tekankan untuk final. Okay, sebenarnya dia banyak, dia macam ada Ma'rifatus Sahabah, dia ada Kutubus Siqah, Kutubud Du'afa. Cuma saya akan terangkan tentang kitab di bawah Kutub Du'afa, iaitu Mizan I'tidal. Yang Ustaz suruh fokus hari tu. Mizan I'tidal fi Niqatur Rijal, dia punya pengarang adalah Syamsuddin Az-Zahabi, dia yang dikenali sebagai Imam Az-Zahabi. Okey, kitab ni dia menerangkan tentang ilmu-ilmu perawi hadis nabawi dan pembawa-pembawa asar. Okey, Imam Zahabi ni dia mengarang kitab Mizan I'tidal ni selepas dia mengarang kitab Mughni. Okey, lepas tu dalam kitab Mizan ni dia panjangkan lagi, dia perincikan perbahasan. Di dalam kitab ni ada banyak nama-nama perawi yang dia tambahkan, zaidan yang dia tambahkan terhadap kitab ni. Okey, terhadap kitab Mughni tu. Jadi maksudnya Imam Zahabi ni sebelum dia karang kitab Mizan I'tidal, dia karang kitab Mughni, tapi dia nampak macam tak banyak je nama perawi
jadi ditambahkan kat kitab Mizan Iktidal ni. Okey, faham tak? Lepas tu yang mana perawi-perawi yang dia tambahkan itu kebanyakannya dia ambil daripada perawi daripada kitab Kamil, okey, yang dikarang oleh Ibnu Aidi. Okey, lepas tu asal perbincangannya dalam kitab tu adalah perawi-perawi yang du'afa. Jadi lepas tu dalam tu juga ada perbincangan tentang perawi-perawi yang siqah. Lepas tu zakartuhum lidzabbi anhum. Okey, maksudnya kat sini aku sebutkan nama-nama perawi yang du'afa itu lalu untuk mempertahankan dia. Okey, sebenarnya kat sini maksudnya ada sebahagian martabat dia dhaif kan. Okey, tapi ada ulama yang mempertahankan dia ni tak dhaif lah, sebenarnya dia ni mungkin suduk sahaja. Contohnya macam tu. Jadi sebenarnya kitab ni Imam Zahabi ni dia menyusun semula, dia menambahkan lagi, lepas tu dia memberikan ilmu pengetahuan kepada kita tentang perawi-perawi lain yang ada di dalam hadis. Okey. Okey, dan yang last ni adalah kutub Tabaqatul Kubra. Okey, Ustaz suruh fokuskan Tabaqatul Kubra. Okey, dia di bawah ni, kitab Tabaqatul Syamilah. Ni dikarang oleh Muhammad bin Sa'ad bin Mani al-Baghdadi. Okey. Dalam kitab ni dia dikira sebagai kitab yang masyhur daripada kitab-kitab tabaqat yang lain, dan dia sangatlah penting. Dia sangat masyhur dan paling penting. Okey, sini kita dapat tahu kepentingannya sebab dia luas tentang biografi dia, lepas tu penjelasan secara terperinci lagi. Okey. Lepas tu sebelum dia masuk kepada perbincangan tentang perawi-perawi, dia akan ceritakan tentang sirah Rasul, sebab ni adalah adab seorang ulama untuk menceritakan, sebab dia pun nak menceritakan tentang perawi-perawi Nabi kan. Jadi tu yang dia masukkan sirah Rasul dulu. Okey. Daripada fasal tajuk-tajuk yang memberi faedah yang terpuji. Macam tu je. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan kepada bab iltahaqquq minal ittisal sanad. Okey, maksudnya kita nak tahu ataupun kenal pasti tentang bersambungan sanad. Maksudnya sanad tu bersambung. Okey. Mula-mula apakah maksud ittisal sanad tu? So yang ayakuna kullu rawin ni adalah menjadi setiap perawi itu pada rantaian sanad telah mengambil hadis daripada gurunya yang meriwayatkan daripadanya secara bersemuka, maksudnya secara face to face. Okey. Lepas tu bitariku min tariqatu tahammul mu'tawirah, maksudnya dia dengan cara pengambilan hadis tu yang betul. Okey, tu maksudnya ittisal sanad bersambung. Okey. Kita masuk pada sirah adab. Lafaz adab menyampaikan, maksudnya contoh lafaz untuk simak apabila perawi itu mendengar talaki dan mubasyar, maksudnya yang perawi yang mendengar, yang bertalaki dengan gurunya dengan secara langsung, face to face lah. Contohnya hadasani, akhbarani, akhbarana sami. Okey, lepas tu kita masuk pada sirah adab yang menunjukkan ittisal, dia bersambung duna, tanpa simak. Kiranya tadi dia simak, yang ni dia tak simak. Contohnya dia ada 4 bahagian yang kita pernah belajar dekat ulum hadis. Yang pertama mukatabah, kiranya dia menulis. Contohnya adalah kataba ila fulan. Okey. Lepas tu dia yang kedua munawalah. Munawalah ni macam dia izinkan. Okey. Contohnya hadhihi riwayati an fulan farwi anni. Ini adalah riwayatku daripada seseorang, maka riwayatkanlah daripadaku. Macam dia izinkan lah. Dan yang ijazah ni dia bawah daripada munawalah tadi. Selepas munawalah, kiranya dia akan biasa guna
ajastuka. Biasanya lah ajastuka, ataupun dia guna anba'ana ataupun anba'ani. Okey, dia macam menghadiahkan. Dan wujadah ni, okey, dia wujadah dia guna macam ni. Contohnya wajadat fi kitabi. Okey. Allahu alam. Kalau okey, seterusnya yang ni surah ada allati tahtamlu as-sima. Okey, yang ni ingat yang ni saya terangkan yang ni suratul an. Apakah maksud surah an ni? Dia adalah disebut dengan lafaz an. Maksudnya perawi tu dia menggunakan kalimah an. Contohnya macam an-Nafi', an Ibnu Umar dan sebagainya. Okey. Tapi Ustaz suruh fokuskan hari tu an-anah sifah ghairu mudallis. Dia beza dengan mudallis. Yang ni ghairu mudallis. So kalau soalan tanya yang ni dah jawapan dia. Kalau an-anah ghairu mudallis, dia kena ni muasarah bainar rawi wa syekh. Maksudnya dia kena sezaman antara perawi tu dengan guru dia dengan imkaniyah liqa. Imkaniyah liqa maksudnya dia kena sezaman dengan dia kena bertemu. Okey, ni maksud untuk yang ni. So, apakah maksud takrif untuk muasarah? Yang pertama ni dia berada dalam tahun kelahiran kepada murid dan tahun wafat syekh. Yang ni lah. Okay, baca yang ni. Lepas yang kedua ni dia cakap dia kena tahu tentang tahun dia sama tahun lahir dengan wafat. Wallahu a'lam. Lepas tu suruh tekankan. Okey, apa maksud imkan liqa tadi? Imkan liqa ni maksudnya liqa ni dia berjumpa, tempat berjumpa. Kiranya maksud ayakun rawi min biladusyih. Okey, dia perawi ni daripada tempat negara guru dia tu yang meriwayatkan daripadanya. Okey. Maksud dia bertemu dan berjumpa dekat satu tempat. Okey. Itu saja, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan kepada bab i'tibar wa sarturukul hadis. Okey, yang ni kita kena tahu apa maksud i'tibar. Okey. Turuk hadis semua tu. Maksud i'tibar ni mencari jalan lain ataupun cara lain untuk hadis ni bukan daripada jalan yang kita ada. Maksudnya kat sini untuk mengetahui tentang kewujudan mutabi'at, ada tak mutabi'at ataupun ada tak syawahid dia, ataupun kita dapat tahu hukum dengan riwayat yang bersendirian, okey, dan tidak bercampur menyertai yang selain daripadanya. Okey. Yang seterusnya kita kena tahu makna mutabik dengan syahid. Ni yang maksud tabik dari segi luar, istilah yang ni. Apa yang ni? So ni syahid punya istilah. Okay, next kita terus. Kalau dia tanya matan al-ja'u i'tibar, okay, yang ni jawapan dia. Inda nuzul hadis andar jatul ihtijaj hukubul. Kalau dia tanya mata, lepas tu kita terus masuk anwa' mutabi'at. Anwa' mutabi'at ada dua, mutabi'at tammah dengan mutabi'at naqisah qasirah. Okay, kalau tammah yang ni, okay, dia ada perawi lain sehingga ihsanat mutabi'at. Yang ni mutabi'at naqisah qasirah. Dia macam ada tengah-tengah. Dia macam kalau tammah dia sempurna, dia terus ada. Macam contohnya ni. Okay, ni contohnya tabi'at tammah. Dia yang ni terus dia jumpa dengan yang hamad ni. Okey. Kalau naqisah tu dia ada tengah-tengah. Okey, naqisah ni yang saya highlight ni. Abu Kulabah. Okey, macam kita kalau korang baca nanti, yang ni bacalah nanti dia punya sanad. Okey, lepas tu nanti Qasirah ni dia macam ada tengah-tengah ni. Dua orang ni adalah tengah untuk dia bertembung kepada Abu Kulabah ni. Okey. So sebab dia ambil daripada ni. So dia macam dari sini, start sini, dia nak sampai sini. Kalau yang ni sampai sini. Macam tu lah.
Ini adalah mutabik yang fasirah. Wallahu alam. Dan itu saja kot. Okay. Dan untuk bab yang terakhir untuk dalam bab ni, maksudnya topik yang terakhir, kaifiyatur rasam syajarah asanid wa fawaid. Okay, ni adalah dia punya faedah dia. Maksudnya cara nak rasam syajarah asanid ada dekat sini jawapan dia. Okay, kalau untuk kaifiat ni tengok poin dia dekat sini. Maksudnya selepas bertalaki daripada Nabi, lepas tu maksudnya ambil riwayat, jadi banyaknya turut untuk sampai kepada Rasulullah. Okay, sebab tu banyaknya jalan lain untuk sampai kepada Rasulullah tu, macam pokok tadi tu contohnya. Sebab tu dekat syajarah. Okay, ni tak ada apa-apa. Dan last sekali untuk bab ni, ahamiyah ma'rifatul syajaratul asanid wa kaifiyah rasamuha. So hafal yang tanda ni ada 7. Okey. Yang pertama ni, tengok yang ni je, dia punya ahamiyah makrifah. Okey. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada bab kedua terakhir, iaitu bayan darajatul hadis. Okey, kita terus fokus untuk syarat hadis yang diterima, iaitu syarat hadis yang sahih. Apa dia syarat hadis sahih? Okey, yang pertama adalah, ini ada 5 adalah, yang pertama, yang huraian boleh baca sendiri, dobit. Yang ketiga, ittisal sanad. Lepas tu ada syuzuz dengan adamul illah. Okey, dan kita pernah hafal masa mustalah hadis. So, ini syurut hadis hasan. Macam yang ni banyak dan boleh baca sendiri. Kalau yang ni ustaz pernah suruh hafal, sebab tu saya bintangkan. Jadi ni jika bangkit, maksudnya macam hadis hasan tu dia up to date, maksudnya naik pangkat lah kepada sahih li ghairi. Ada 2 perkara. So macam mana? Yang pertama, dia kena mutabik dengan syahid tu, dia kena kuat. Kena kuat lah dalam hadis hasan tu supaya dia dapat naik pada sahih li ghairi. So kalau mutabik dengan syawahid dia dhaif, dia tak boleh naik pangkat. Okey. Lepas tu yang kedua ni, ada pendapat cakap dia tak boleh syarat mutabi'ah dengan syahid tu dengan lafaz riwayat hasan dengan sendirinya, kiranya tak ada penguat. Macam tu. So insyaAllah Allah. Lepas tu yang lain macam kita dah pernah belajar dulu. So macam hadis dhaif. Apa maksud hadis dhaif tu? Lam tajma'u fi syuruz, hadis maqbul. Itulah. Lepas tu hadis maudhu' apa ni, hadis direka-reka. Okey. Lepas tu ni anwa'. Okay, yang terakhir ni adalah anwa'. Bab ni anwa' hukum ala hadis. Okay, kalau hukum ala hadis sanad dan matan. Okay, kalau yang ni dia tidak boleh menghukum hadis tersebut, satu hadis tu adakah dia sahih ke macam tu, kecuali selepas kita dapat kuatkan, dapat tahu dia ada syurut kubul, maksudnya adanya syarat terima pada sanad dan matan ma'an, maksudnya dua-dua sekali. Okey. Sebab inilah, sebab semua ni boleh baca sendiri. Yang kedua ni hukum ala sanad hadis faqat. So yang ni pun la yuqbalu juga, sebab sanad ni pun kena betul. Okey. So macam dua-dua ni dia mempengaruhi hadis tersebut. Kalau macam matan tu dia, apa contohnya, matan tu kalau dia tak sahih, dia macam jadi ada syaz lah, ada mu'allan, macam tu. Kalau sanad ada macam suduk, dhaif, macam tu. Okey. Sanad pun penting juga. Wallahualam. Okey, kalau yang last ni untuk khamisan isdar hukum al-hadis, boleh tengok yang ni lah, kotak ni. Kalau dia tanya dekat exam nanti. Okey. Dan okey, bab yang terakhir sekali,
ahadits hukum alaiha muhaddisun. Yang ni tak ada apa sangat, cuma macam bila cakap lah kutub kitab yang mensyaratkan ni yang sahih. Okay, contohnya Jami' Sahih Bukhari, Jami' Sahih Muslim. Kiranya sahih mesti Sahih Muslim dengan Bukhari macam tu. Okay, ini tak ada apa-apa, insyaAllah. Okay, itu saja daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah dan yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Terima kasih selama sama-sama kita belajar, dan maaf salah silap jika saya ada silap boleh tegur dekat WhatsApp, dan semoga dipermudahkan untuk menjawab. Okey, kalau ada apa-apa pertanyaan ataupun nak kongsi boleh share dekat saya juga, sebab saya akan bagi tahu juga dekat kawan yang lain. Okey, wallahu a'lam bissawab. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.